Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan keizinan Allah kita dapat bertemu pada petang yang berbahagia ini. Dalam tempoh sejam ini kita akan sama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga akan meneliti kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah dalam menelusuri hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan khusus berkenaan dengan amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kerana tujuan kita ingin ke syurga Allah, kerana syurga adalah merupakan rahmat Allah, maka kita mahu ke sana kerana di sana ada rahmat Allah dan di sana adanya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita inginkan sangat untuk dapat melihat Allah dan melihat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Maka segala amalan yang membawa kita ke syurga adalah merupakan amalan yang sangat-sangat penting bagi kita, kerana tujuan hidup kita adalah ingin mendapatkan keridhaan Allah dan kasih sayang Nabi alaihi salatu wasallam, dan di akhirat nanti kasih sayang Allah dan juga redanya Nabi alaihi salatu wasallam itu akan diberikan kepada mereka yang direzekikan untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita akan meneliti beberapa hadis pada hari ini, dan sebelum itu sebagaimana biasa kita akan memulakan terlebih dahulu majlis kita dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita target dalam 15 minit kita berselawat, iaitu dengan selawat al-munajjiyah yang awalannya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat, sehingga akhir. Kita akan sama-sama berselawat sebanyak 33 kali. Moga-moga segala hajat kita, segala keperluan kita dicukupkan oleh Allah, dan semoga Allah menyampaikan kita kepada yang paling terbaik di sisinya, dan semoga Allah menjauhkan kita daripada segala musibah dan penyakit yang berbahaya, dan semoga Allah memberikan kebaikan yang berterusan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Allahumma amin. Marilah sama-sama kita memulakan dengan kita berselawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam sebanyak 33 kali, yang mungkin ambil masa sekitar dalam 15 minit insya-Allah subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات
في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات
وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukur pada Allah, kita telah pun selesai berselawat sebanyak 33 kali dengan selawat Al-Munajjiyah Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita mulakan majlis kita dengan kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Muhammad bin Abdullah, maafkan saya, Syekh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, pengarang kitab Tamamil Minnah Bibayan Al-Khisalil Mujibati Lil Jannah. Al-Fatihah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dengan keizinan daripada Allah kita dapat bertemu lagi dalam majlis pembacaan kitab Tamamil Minnah Bibayanil Khisalil Mujibati Lil Jannah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk ke hadis yang ke-22, hadis yang ke-22 daripada kitab Tamamul Minnah Bibayan Al-Khisal Al-Mujibati Lil Jannah. Iaitu kalau dalam buku surat PDF-nya di muka surat yang ke-40, muka surat yang ke-40. Kitab ni semuanya ada 145. Maksudnya kita ada lagi 100 muka surat untuk kita baca sedikit demi sedikit. Perjuangan kita masih panjang untuk kita mendalami satu kitab karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari ini yang kita adakan pada setiap hari Rabu
jam 3 petang, kita mulakan dengan selawat, kita ambil masa lebih kurang dalam 40 minit baca kitab ni. Jadi moga-moga Allah merezekikan kepada kita kekuatan terus dapat membaca dari satu hadis ke satu hadis yang kesemuanya memfokuskan kepada satu perbahasan yang besar, iaitu apakah dia amalan yang berdasarkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pelakunya akan dibawa oleh Allah ke syurga dengan sebab barakah amalan tersebut. Kita masuk pada hadis yang ke-22 pada hari ini, iaitu di muka surat yang ke-40. Daripada awal muka surat 40 biiznillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Abdullah ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnah bi bayanil khisalil mujibati lil jannah wa lisairi musannafatihi wa syurrahiha Allahumma amin. Bisanadina ilaihi qala al hadithu ats-tsani wal 'ishrun an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man sallal bardain dakhalal jannah, rawahu Syaikhan. Hadis yang ke-22 daripada Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang telah melakukan salat dua waktu yang sejuk, barang siapa yang telah melakukan salat sebanyak, iaitu melakukan salat dua yang sejuk. Al-bardain, kalau ikut-ikutnya al-bardu maknanya sejuk. Dia telah melakukan dua salat yang kedua-duanya adalah salat yang sejuk, nescaya dia telah masuk ke dalam syurga. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Jadi kita akan lihat apa maksud dua sembahyang yang sejuk ini, iaitu dua sembahyang yang sejuk dari sudut cuacanya. Al-Bardani, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, Al-Bardan bi fathil ba'i wa sukunir ra. Al-Bardan, cara baca begitu, bi fathil ba' wa sukun ar-ra. Al-Bardan, jangan dibaca Al-Baradan. Ra tu hendaklah dibariskan mati, manakala ba berbaris atas. Apa maksud dua yang sejuk ini? Iaitu as-subhu wal asru, sembahyang subuh dan sembahyang asar. Sebab dalam waktu pagi kita akan sembahyang apa? Kita akan pagi, ketika matahari sudah naik, kita akan sembahyang zuhur dan juga asar. Zuhur dengan asar, antara dua salat zuhur dan asar ni mana yang lebih sejuk? Sembahyang asar. Sebab matahari ketika itu dah tidak terlalu terik. Kemudian masuklah malam, maghrib, isyak dan juga subuh. Subuh walaupun bukan pada waktu malam, subuh pada awal siang, tetapi dia masih lagi ada unsur kemalamannya kerana dia merupakan akhir malam. Maknanya bila masuk subuh berakhirlah malam, dan subuh tu masih lagi gelap, dan subuh itu juga adalah sejuk. Waktu pagi-pagi tu suasananya sejuk. Jadi disebut dua solat yang sejuk itu merujuk kepada sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Jadi dalam hadis tadi Nabi kata barang siapa yang telah melakukan dua solat sejuk, iaitu sembahyang subuh dan sembahyang asar, nescaya dia telah masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam menghuraikan hadis ini, kata beliau, wal hadithu yufidu ta'kidal muhafazati ala hataini salataini fi waqtihima wa fi sahihi Muslimin an Umarah bin Ruwaibah. Di sini sebut Ruwaibah, boleh juga dibaca Ruaibah dengan huruf hamzah, boleh dibaca Ruwaibah ataupun Ruaibah. An Umarah bin Ruaibah atau an Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha, yani as-subha wal 'asra. Wa hadha dalilu man qala inna hataini salatain huma salatul wusta. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam menghuraikan hadis yang ke-22 ini, kata beliau, hadis ini telah memberikan kepada kita satu faedah. Apa dia?
penegasan terhadap sikap menjaga dua salat ini pada waktunya. Hadis ni telah menegaskan lagi betapa pentingnya kita untuk menjaga salat pada waktunya, terutamanya dua salat ini, iaitu sembahyang subuh dan sembahyang asar. Sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Pentingnya untuk kita menjaga dua salat ini pada waktunya, pada waktunya. Sebab apa tuan-tuan, kalau kita cuba bayangkan, sembahyang subuh maknanya walaupun nak kira-kiranya sembahyang bukan hanya perlu dua waktu ni saja kita jaga, iaitu melakukannya dalam waktu. Manakala sembahyang Zuhur, Maghrib, Isyak, bukan maksudnya kita boleh buat di luar waktu. Ahmad, jangan sandar Ahmad. Nanti tergolek pula bawah punya kamera. Tenang dia duduk, nyandar lagi. Ngadah Ahmad, mengadah. Okey. Jadi balik kepada cerita kita. Walaupun dalam sembahyang-sembahyang lain wajib juga kita lakukan dalam waktu, tetapi dua salat ini adalah sangat-sangat penting untuk dijaga, kerana kemungkinan untuk berlaku orang tak melakukan salat adalah dua salat ini. Kalau kita tengok sembahyang subuh kita boleh faham kenapa orang boleh tinggalkan sembahyang subuh. Sebab sembahyang subuh ni maknanya, kalau kita cuba fahami, biasanya orang tidur malam. Jadi nak bangun tengah pagi tu, nak bangun awal-awal pagi untuk mendirikan salat subuh, ada orang dia tak kuat iman, lalu dia kata tak apalah, dia nak suruh, dia dah tersedar dah waktu subuh. Dia kata tak apalah, nanti bangun-bangun pukul 8, pukul 9 nanti dia nak qada saja. Lalu dia telah meninggalkan salat subuh, dan meninggalkan salat adalah satu dosa besar. Meninggalkan salat dengan sengaja adalah satu dosa besar. Jadi dinyatakan tentang sembahyang subuh perlu pentingnya kita menjaga waktu salat subuh, kerana waktu-waktu yang lain biasanya orang boleh jaga. Orang boleh melakukan salat dalam waktunya. Tetapi sembahyang subuh ni nak berlawan dengan hawa nafsu, dengan mengantuknya lagi, nak bangunnya untuk mendirikan salat, itu adalah satu kurniaan Allah kepada kekasih-kekasihnya. Moga-moga kita termasuk di kalangan mereka yang sentiasa menjaga salat subuh dalam waktunya. Tapi kalau tertidur, sedar-sedar dah cerah, itu tidaklah menjadi satu kesalahan, kerana ketika kita tidur itu, kita tidaklah dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab. Kita tidak dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab dengan salat, kerana kita ketika itu bukan mukallaf. Orang yang bertanggungjawab untuk melakukan salat hanyalah mereka yang sedar ketika waktu subuh telah masuk. Kalau dia tersedar sebelum subuh, lepas tu dia tertidur balik, kemudian dia tersedar selepas habis subuh, pukul 7.30 baru dia tersedar, maknanya tetap dia tidak berdosa, kerana dia meninggalkan salat kerana tertidur. Kerana tertidur dalam keadaan sepanjang waktu salat subuh tu dia tak tersedar sama sekali. Tapi kalau dia dah tersedar, dia tengok Allah tinggal lagi 10 minit nak habis subuh, tak apalah, tidur je lah halang-halang. Ketika itu dia berdosa kerana dia telah meninggalkan solat subuh dengan sengaja, sedangkan dia sudah terjaga di dalam waktu sembahyang subuh. Kemudian kalau kita fahami tentang sembahyang asar ni biasa orang dah letih. Daripada pagi orang bekerja, berehat zuhur, sambung balik. Biasanya bila dah masuk waktu asar tu badan kita dah letih, kita nak berehat. Dan di saat inilah mungkin akan berlakunya peninggalan sembahyang asar. Maka disebabkan dua salat ini adalah dua salat yang kerap kali berlaku peninggalannya, ada orang meninggalkan salat ini, maka Nabi SAW menyatakan tentang kepentingan melakukan dua salat ini, iaitu dengan janji barang siapa yang telah melakukan dua salat yang sejuk, iaitu sembahyang subuh dan sembahyang asar, dia telah masuk ke dalam syurga, iaitu di akhirat nanti. Jadi alhamdulillah bila kita tengok diri kita sentiasa melakukan salat subuh dan sembahyang asar dalam waktunya, maka ini satu petanda bahawa insya-Allah kita akan menjadi para penduduk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat menjaga dua salat ini dan juga salat-salat yang lain. Kalau dua salat ini kita boleh jaga, takkanlah sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang zuhur kita tak boleh jaga. Kita akan melakukannya pada awal waktu insya-Allah, dan kalau tidak dapat dilaksanakan pada awal waktu sekalipun, masih di dalam waktu sebelum berakhir waktu salat tersebut. Tapi kalau dua salat ini
kita tak jaga, mungkin waktu-waktu lain juga kita tidak akan menjaganya. Sebab tu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, hadis ini telah menyatakan pentingnya, telah menegaskan kepentingan menjaga dua salat ini di dalam waktunya. Kemudian Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim yang menunjukkan bahawa ada hadis lain yang turut menyatakan bahawa orang yang melakukan sembahyang subuh dan sembahyang asar dalam waktunya, dia tidak akan masuk ke dalam api neraka. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari di dalam Sahih Muslim daripada Sayyidina Umarah bin Ruaibah ataupun Ruwaibah. Ini hadis yang lain. Kalau hadis yang kita dengar tadi riwayat Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Yang ini pula adalah seorang sahabat Nabi yang lain yang mungkin jarang-jarang kita mendengar namanya, iaitu yang bernama Umarah bin Ruwaibah ataupun Ruaibah. Sebagai ulama baca Ruwaibah, sebagai ulama baca Ruaibah. Dalam buku kita ni kalau kita tengok, Syekh Abdullah Al-Ghumari mengejanya dengan huruf waw, Ruwaibah. Walaupun begitu boleh juga dibaca Ruaibah. Daripada Sayyiduna Umarah bin Ruwaibah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud tidak akan masuk ke dalam api neraka seorang pun yang dia telah melakukan salat sebelum timbulnya matahari, sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menyatakan tidak akan, ya Rabb, moga-moga ini satu berita gembira untuk kita tidak akan disentuh oleh api neraka Allah. Amin. Tidak akan masuk ke dalam api neraka seorang pun yang dia telah mendirikan salat sebelum terbitnya matahari, iaitu sembahyang fardu subuh, dan sebelum terbenamnya matahari, iaitu sembahyang fardu asar. Jadi sembahyang fardu subuh dan sembahyang fardu asar, kalau kita melakukannya di dalam waktunya, maka dia akan membawa kepada orang tersebut tidak akan masuk sama sekali ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, hadis ini dan juga hadis sebelumnya, kedua-duanya hadis ini adalah satu dalil yang dipegang oleh mereka yang telah berkata sesungguhnya dua salat ini adalah salat wusta. As-salatul wusta. Dan Quran Allah Ta'ala sebut, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah Ta'ala sebut, hafizu ala salawat. Kamu semua jagalah sembahyang-sembahyang, iaitu sembahyang-sembahyang 5, was salatil wusta, dan kamu semua jagalah juga sembahyang pertengahan. Sembahyang pertengahan. As-salatul wusta, sembahyang yang berada di tengah-tengah. Lalu kata para ulama, apakah salat al-wusta itu? Macam-macam pandangan para ulama. Ada yang mengatakan salat wusta adalah salat subuh. Ada yang mengatakan salat wusta adalah sembahyang maghrib. Sembahyang asar. Ada yang mengatakan salat wusta adalah sembahyang yang seseorang itu dia rasa berat nak melakukannya. Contoh, katakan si A, dia rasa paling payah dia nak sembahyang isyak. Selalu dia tertidur, lalu dia tersedar-sedar tak sembahyang isyak, maka sembahyang wusta bagi dirinya adalah sembahyang isyak. Ada orang pula, dia isyak okey, zuhur okey, subuh dia tak lepas, maka sembahyang wusta baginya adalah sembahyang subuh. Ada orang pula katakan dia semua sembahyang okey, maghrib dia selalu terlepas. Dia kerja letih-letih apa semua, maghrib dia tak tersedar. Atau dia kadang-kadang lepas maghrib tu dia menyembang borak-borak, lepas tu dia terlepas sembahyang maghrib. Jadi kalau begitu sembahyang wusta bagi dirinya adalah sembahyang maghrib. Ada ulama yang berpendirian sedemikian. Jadi di sini Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan satu pandangan daripada pelbagai pandangan dalam menghuraikan apakah dia sembahyang wusta. Disebut ada ulama berpendirian sembahyang wusta bukan hanya satu salat tetapi dua salat, iaitu sembahyang asar dan sembahyang subuh. Sembahyang asar dan sembahyang subuh. Kerana apa? Kerana dua hadis ini menyatakan dengan jelas kepentingan dua sembahyang ini. Iaitu barang siapa yang telah melakukan sembahyang yang sejuk, iaitu sembahyang subuh dan sembahyang
asar, dia tidak akan masuk, dia akan masuk syurga dan dia tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka ada para ulama yang berpendirian apabila Nabi menegaskan kepentingan dua solat ini, maka ini satu isyarat secara tidak langsung bahawa sembahyang al-wusta yang disebut oleh Al-Quran, hafizu 'alas salawati was salatil wusta, sembahyang al-wusta yang dimaksudkan adalah sembahyang subuh dan sembahyang asar. Ala kulli hal, kita jagalah semua sembahyang fardu dan kita usahakan juga untuk menambahkan sembahyang-sembahyang sunat. Sembahyang jangan laju-laju, sembahyang tenang-tenang, bacanya biar panjang-panjang, supaya kita seronok, bukan sembahyang macam patuk ayam, sembahyang 1 saat, 2 saat dah rokok. Jangan begitu, kerana tak cukup rukun, sembahyang kita tak sah. Jadi kita sembahyang dengan bagus rukunnya, dengan bagus syaratnya. Dalam masa yang sama kita juga menumpukan sembahyang sunat. Alamnya sembahyang sunat. Dan minggu lepas kita dah belajar, barang siapa yang sembahyang 12 salat sunat ketika waktu pagi, waktu siang, dia telah mendapatkan satu rumah di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sembahyang, kata-kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, minggu lepas kita dah bacanya, iaitu 2 rakaat sebelum sembahyang fardu subuh dan 4 rakaat sebelum fardu zuhur, 2 rakaat selepas fardu zuhur, 4 rakaat sebelum fardu asar. Jadi semuanya ada 12. 2 rakaat sebelum subuh campur dengan 4, dah berapa dah? 6. 6 campur 2 rakaat lepas zuhur, dah 8. 8 campur 4 rakaat sebelum asar, jadi 12. Jadi itu juga adalah merupakan cara-cara untuk kita menjadi mereka yang menjaga kepentingan solat. Jadi daripada hari ini pula kita dah masuk kepada hadis yang menceritakan kepentingan solat al-wusta ataupun solat wusta bagi pandangan sebagian ulama, ataupun sembahyang sejuk yang Nabi namakan 2 sembahyang sejuk, iaitu sembahyang subuh dan juga sembahyang asar. Okey, seterusnya kita masuk kepada hadis yang ke-23. Kita nak tengok apa lagi amalan yang membawa seseorang itu kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Al-haditsu tsalisu wal 'ishrun an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد وذكر حديثا طويلا قال في آخره فلما آتاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبروه الخبر فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة فقال إني أحبها فقال حبك إياها أدخلك الجنة رواه البخاري والترمذي. Baik, Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan satu hadis, beliau sebut daripada Sayyidina Anas, lalu beliau datangkan satu hadis menceritakan kepentingan surah Al-Ikhlas. Cuma bila saya rujuk semula, sebenarnya seakan-akan berlaku kesilapan di sini. Berlaku kesilapan, mungkin kesilapan tanpa sedar atau kesilapan ketika cetakan. Mungkin Syekh Abdullah Al-Ghumari dah tulis elok dah, tapi sampai kepada syarikat yang mencetak kitab ini berlaku kesilapan tanpa sengaja. Wallahu a'lam, yang penting secara yang saya cuba melihatnya, saya cuba tengok dalam kitab-kitab hadis, seakan-akan berlaku kesilapan di sini. Wallahu a'lam, kalau ada riwayat yang saya tidak ketahui, iaitu didatangkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Anas, dan namun setelah saya merujuk, sebenarnya hadis ini bukan hanyalah satu hadis, tapi ada 2 hadis. Satu hadis riwayat Sayyidina Anas, satu hadis lagi riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dan dia merujuk kepada 2 kisah yang berbeza, tetapi menceritakan tentang kepentingan bacaan surah Al-Ikhlas. Jadi di sini disebut an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin. Yang bermaksud daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seorang lelaki untuk mengetuai satu pasukan tentera kecil. Satu ketumbung, satu pasukan tentera dalam bilangan yang kecil untuk tujuan peperangan. Sebab dalam perang pada zaman Nabi, kadang-kadang jumlah tenteranya ramai,
Kadang-kadang jumlah tenteranya dihantar beberapa utusan yang kecil. Mungkin 12 orang, mungkin 10 orang. Mungkin bilangan-bilangan yang dianggap kecil untuk melakukan peperangan dalam skala yang kecil. Jadi kalau kita tengok, sebenarnya kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Jadi kalau betul lah apa yang saya faham, sepatutnya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra' li ashabihi fi salatihim fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Okey, maknanya kalau betul apa yang saya faham, hadis ini riwayat Sayyidatuna Aisyah, bukan an Anas. Walaupun dalam buku kita sebut an Anas, tetapi yang betulnya berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh para ulama, contoh Imam Bukhari, Imam Muslim, hadis ini diriwayatkan dengan sanad mereka dan sampai kepada Sayyidatuna Aisyah. Iaitu Sayyidatuna Aisyah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan seorang lelaki untuk menjadi ketua pasukan satu kumpulan tentera yang kecil, dan apa yang dilakukan oleh ketua tentera ini, dia akan membaca untuk sahabat-sahabatnya, iaitu ketika mereka melakukan salat berjemaah, dalam perang pun mereka buat sembahyang jemaah. Jadi para tentera kalau dia masuk dalam mana-mana ekspedisi, bila sampai waktu jangan sembahyang seorang-seorang, sembahyang secara berjemaah. Tapi kalau dah berlaku peperangan, sukar juga nak melakukan salat secara berjemaah. Jadi beliau yang merupakan ketua tentera tadi akan membaca Al-Quran, iaitu semasa dalam solat mereka secara bersama. Bila dia jadi imam, maka dia akan membaca dia akan membaca Al-Quran di dalam sembahyang mereka. Lalu macam kita buatlah, bila kita akan baca Fatihah, lepas tu kita baca surah. Cuma beliau agak lain sikit, iaitu beliau ada satu sikap fayakhtimu biqul huwallahu ahad. Setelah beliau baca macam-macam ayat, pelbagai apa saja ayat, sebelum beliau nak rokok, beliau akan membaca surah Al-Ikhlas terlebih dahulu. Maknanya sebagai contoh, katakan rakaat pertama, lepas Al-Fatihah, beliau pun katakan baca awal surah Ali Imran. Beliau pun baca bismillah, ini contohlah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala at-taurata wal injil min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Innal ladzina kafaru bi ayati llahi lahum 'adzabun syadidun wallahu 'azizun dzuntiqam. Bila dah baca awal surah Ali Imran contoh, dan beliau kata nak rokok. Okey, sebelum beliau rokok, beliau bukan terus rokok, beliau akan baca pula Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu beliau pun rokok. Rakaat kedua pun macam tu. Katakan rakaat kedua lepas Fatihah, beliau baca surah As-Sajdah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah. Bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatadhakkarun. Okey, bila nak habiskan bacaan sampai takat tu saja, beliau bukan terus Allahu akbar untuk rokok, tapi beliau akan tutup juga dengan surah Al-Ikhlas. Beliau akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan beliau pun rokok. Begitulah setiap kali sembahyang fardu. Setiap kali sembahyang berjemaah, bacalah apa ayat sekalipun selepas Fatihah, sebelum nak rokok akan ditutup dengan surah Al-Ikhlas. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa zakara hadisan tawila. Lalu beliau telah menyatakan satu hadis yang panjang, iaitu kalau ikut zahir di sini, maksudnya Sayyidina Anas bin Malik pun menyambung hadis ini dengan menceritakan kisah yang bersambung dengan kisah yang di awal tadi. Tapi macam saya sebut tadi, setelah kita rujuk, bukan hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Anas, tetapi diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, yang mana hujung hadisnya apa? Okey, kita tengok hujung hadisnya saya telah rujuk tadi sebagai contoh
di dalam Sahih Al-Bukhari. Kalau kita tengok balik hadisnya, saya baca secara penuhnya. Hadisnya dalam bahasa Arab berbunyi, an Anas radhiyallahu anhu qal kana rajulun minal ansar ya ummuhum fi, muka ini sebentar okey, sebentar. Allahumma salli alal habib. Okey, hadisnya berbunyi, hadis riwayat Imam Muslim hadis riwayat Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba'atha rajulan ala sariyatin wa kana yaqra'u li ashabihi fi salatihim fayakhtimu bi qul huwallahu ahad. Falamma raja'u dzukiru dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal saluhu li ayyi shay'in yasna'u dzalik fas'aluhu faqal li annaha sifatur rahman fa ana uhibbu an aqra'a biha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Iaitu terjemahannya secara lebih kurangnya macam yang tadi tu, awal hadis, kemudian sambungannya. Lalu akhirnya apabila mereka pulang daripada misi peperangan tersebut, perkara ini telah diceritakan kepada Nabi SAW. Maksudnya ada di kalangan ahli tentera pergi cerita kepada Rasulullah yang ketua tentera mereka ni sembahyangnya tak macam cara yang biasa Nabi lakukan. Maknanya mesti kena tutup dengan surah Al-Ikhlas. Bacalah apa surah pun, rakaat pertama bacalah apa surah pun, sebelum rakaat Al-Ikhlas. Begitu juga pada rakaat yang kedua, sembahyang Zuhur pun begitu, Asar pun begitu, mana sembahyang pun begitu. Lalu Rasulullah telah bersabda, kamu semua tanyalah kepada dia dengan sebab apa dia melakukan perbuatan tersebut. Kenapa dia lakukan perbuatan itu? Pergilah tanya dia. Lalu mereka pun telah bertanya kepada ketua mereka tadi, kenapa si ketua tadi sewaktu mereka bermusafir dulu melakukan perkara demikian. Lalu lelaki itu, iaitu sang ketua, telah berkata, kerana sesungguhnya surah Al-Ikhlas adalah merupakan sifat bagi Tuhan yang Maha Pemurah. Lalu saya telah suka untuk membaca surah tersebut. Kenapa? Kerana beliau menyatakan dalam surah ini disebut sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah, sifat keesaan Allah. Lalu beliau suka untuk sentiasa membaca tentang sifat-sifat keesaan Allah dan menafikan ada Tuhan lain daripada Allah. Maka dengan sebab itulah beliau telah melakukan satu bid'ah. Kalau kita nak kata melakukan satu bid'ah, iaitu telah melakukan cara membaca surah yang tidak diajar oleh Rasulullah, iaitu macam mana sekalipun baca qul huwallahu hujung dah. Ni Nabi tak buat ni, Nabi tak buat. Tetapi tidak pula ada larangan bahawa jangan baca surah Al-Ikhlas setiap kali lepas sembahyang. Setiap kali lepas baca Fatihah, tidak boleh dinyatakan begitu. Lalu sahabat ini telah berijtihad, lalu beliau telah membuat satu cara baru, iaitu setelah membaca mana-mana surah, beliau akan membaca surah Al-Ikhlas. Lalu perkara ini satu benda yang aneh dan ganjil sebab tidak dilakukan oleh Nabi. Lalu apabila mereka pulang ke Al-Madinah, mereka memberitahu kepada Rasulullah apa yang telah berlaku. Lalu Nabi suruh para sahabat bertanya kepada lelaki itu, kenapa dilakukan perkara demikian? Lalu apabila jawapannya kerana surah itu mengandungi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala, lalu apa sabdaan Nabi? Kata Nabi kepada para tentera yang melaporkan kepada Nabi, apakah jawapan ketuanya mereka tadi? Kata Rasulullah, akhbiruhu annallaha yuhibbuhu. Beritahulah kepada dia, iaitu kepada ketua kamu itu, bahawa sesungguhnya Allah mencintai beliau. Maka Allah mencintai beliau kerana beliau juga mencintai sifat-sifat Allah. Jadi pada hadis ni tahulah kita bahawa kisahnya adalah kisah yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, merujuk kepada satu orang ketua tentera. Setiap kali sembahyang dia akan baca, mula-mula lepas Fatihah tu dia akan baca apa-apa ayat sekalipun dalam apa surah, tetapi penghujungnya dia akan tutup dengan surah Al-Ikhlas. Dan di sini juga menunjukkan bukan semua perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi kita boleh terus kata dia adalah satu bid'ah yang haram, kerana bid'ah itu bukan semuanya haram. Ada juga bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi, tetapi setelah ditimbang dari segi hukum fiqh, ia tidak dianggap bersalahan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada juga perbuatan yang tidak dibuat oleh Nabi dan tidak dijatuhkan hukum haram, tetapi dia dianggap satu perbuatan yang makruh. Sebagai contoh, kita sembahyang
Nabi ajar kita bila dah habis baca tasyahud, dah habis tahiyat, kita pun bagi salam, kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu para ulama bincang, katakan satu orang, dia buat satu benda yang Nabi tak buat. Apa dia? Lepas habis tahiyat, dia pun sebut Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Contoh dia buat begitu. Nabi tak ajar. Satu benda yang tak ada dalam hadis. Tetapi maknanya dia telah melakukan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh Nabi. Dan adakah ianya satu perbuatan yang haram? Lalu fuqaha kita tengok, adakah dia melakukan perbuatan yang bersalahan dengan salat? Tidak. Kerana memang Nabi meminta kita memberikan salam. Dan waalaikumsalam juga adalah satu cara bagi salam. Begitu juga assalamualaikum. Sama je. Cuma biasanya assalamualaikum mula-mula orang mendengar sebut waalaikumsalam. Tapi kalau waalaikumsalam pun boleh juga. Cuma tidak dibuat oleh Nabi. Lalu akhirnya para fuqaha mengatakan, oleh kerana Rasulullah kata sallu kama raaitumuni usalli, salatlah sebagaimana kamu lihat saya melakukan salat, maka kita dituntut untuk melafazkan macam yang Nabi sebut, iaitu assalamualaikum warahmatullah, bukan waalaikumsalam warahmatullah. Tapi oleh kerana katakan ada orang buat waalaikumsalam warahmatullah, adakah akan jadi haram? Tidak haram, kerana walaupun kita dituntut untuk melakukan perbuatan macam yang Nabi lakukan dalam salat, tetapi waalaikumsalam itu sendiri tidak ada larangan. Akhirnya para fuqaha kita mengatakan, fuqaha Asy-Syafi'iyah mengatakan, orang yang lepas tasyahud sebut waalaikumsalam, sembahyangnya sah, dia tidak berdosa, tetapi telah melakukan satu perbuatan yang makruh. Maknanya sembahyangnya sah dan dia tidak berdosa walaupun telah melakukan satu bid'ah, tetapi telah melakukan satu perbuatan yang makruh, sebab dalam isu salat kita diminta untuk buat sehabis baik macam yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada orang kata bid'ah ni semua haram, buat benda ni bid'ah maka semuanya haram, maka pemikiran seperti ini sudah bersalahan dengan apa yang difahami oleh para ulama kita, kerana para ulama kita tidak memahami sedemikian. Kemudian okey, kita terus sambung. Kata Syekh Abdullah Al-Humadi dalam kitab ini, wa zakara hadisan tawila qala fi akhirih, lalu disebut di akhir hadis, lalu didatangkan falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar. Kalau kita tengok sebenarnya falamma atahumun nabi ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas dan bukan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Sebab tu saya kata seakan-akan telah berlaku sedikit kesilapan di sini, kerana dia adalah dua cerita yang berbeza tetapi masih lagi menceritakan kelebihan surah Al-Ikhlas. Jadi mungkin berlaku sabqul qalam, mungkin tersilap tulis, lalu menyebabkan berlaku kalau kita tak rujuk kitab hadis mungkin kita ingat tak ada masalah, tapi bila kita rujuk sebenarnya hadis yang berbunyi falamma atahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbaruhul khabar faqala ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk, sampai habis. Sebenarnya hadis ini bukan cerita tentang tentera dan juga pasukan tadi, tapi menceritakan kisah yang berlaku di Masjid Quba pula. Maknanya para sahabat Nabi yang tidak pergi perang, yang berada di Masjid Quba, imam mereka melakukan juga satu perbuatan bid'ah yang lain. Lalu mereka pun mengadu kepada Nabi. Lalu hadis yang kedua ni, Nabi tanya sendiri kepada si imam tadi. Kalau hadis yang pertama tadi, Nabi minta orang lain pergi tanya. Lalu dia pun jawab. Jawapan tu diberitahu kepada Nabi. Lalu Nabi pun menceritakan, beritahu kepada dia, Allah cinta kepada dia. Jadi di sini ada dua hadis yang berbeza secara ceritanya, walaupun kedua-duanya menceritakan tentang kelebihan surah Al-Ikhlas. Kalau kita tengok dalam Sahih Al-Bukhari sebagai contoh, hadis kedua yang diriwayatkan, yang ni baru diriwayatkan oleh Sayyidina Anas. Hadis kedua ini sebenarnya ceritanya begini. Saya bacakan sanadnya. An Anas radhiyallahu anhu qala kana rajulun minal ansari ya'ummuhum fi masjid Quba wa kana kullama iftataha suratan yaqra'u biha lahum fi salati mimma yaqra'u bihi iftataha bi qul huwallahu ahad hatta yafrugha minha thumma yaqra'u suratan ukhra ma'aha wa kana yasna'u dhalika fi kulli rak'atin fakallamahu ashabuhu faqalu innaka taftatihu bi hadhihi surah thumma la tara annaha tujzi'uka hatta taqra'a bi ukhra
fa imma an taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra'a bi ukhra. Faqal ma ana bitarikiha in ahbabtum an a'ummakum bidzalik fa'altu wa in karihtum taraktukum wa kanu yarawna annahu min afdalihim wa karihu an ya'ummahum ghairuhu. Falamma atahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhbaruhu al-khabar faqal ya fulan ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk wa ma yahmiluka ala luzumi hadhihi surah fi kulli rak'atin. Faqal inni uhibbuha faqal hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Jadi dalam hadis ini diceritakan tentang kisah lain. Yang kisah ini diriwayatkan oleh Sayyidatuna oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, iaitu sebahagian para sahabat Nabi yang tinggal di kawasan Quba, mereka telah melakukan salat berjemaah dengan diimamkan oleh salah seorang di kalangan mereka. Jadi si imam ni pula dia pun suka membaca surah Al-Ikhlas, tetapi dengan cara yang lain. Lepas habis Fatihah, dia akan terus baca surah Al-Ikhlas. Lepas habis surah Al-Ikhlas, dia akan baca surah lain pula. Setiap rakaat pertama dengan kedua dia akan melakukan sedemikian. Kalau macam cerita tentang kumpulan tentera tadi, sang imam melakukan perbuatan yang terbalik pula. Dia habis Fatihah, dia baca surah lain dulu. Habis surah lain, baru dia akan tutup dengan surah Al-Ikhlas. Jadi dia dua kisah yang berbeza. Jadi dia balik kepada cerita para sahabat di Quba ini. Apabila mereka melakukan salat secara berjemaah, sang imam lepas Fatihah akan baca surah Al-Ikhlas. Habis surah Al-Ikhlas baru baca surah lain. Begitulah. Habis Fatihah aja Al-Ikhlas dulu. Barulah disambung dengan surah yang lain. Lalu para jemaah pun sebut kepada imam mereka, kami tengok kamu baca sampai 2 surah ni. Jadi begini je lah. Sama ada kamu baca surah Al-Ikhlas je atau kamu baca surah lain. Tak payahlah setiap baca Al-Ikhlas, lepas tu baca surah lain pula, lepas tu Al-Ikhlas baca surah lain pula. Jangan macam tu. Mereka tak suka cara begitu kerana kalau kita lihat bukan itu cara yang dilakukan sendiri oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi para sahabat merasa agak janggal apabila imam mereka melakukan perbuatan yang agak lain daripada apa yang dilakukan oleh Nabi dari sudut salat berjemaah dan bacaannya. Lalu sang imam kata beginilah. Lebih kurangnya kata, saya tidak akan meninggalkan cara ini. Kalau kamu reda untuk saya menjadi imam, kalau kamu nak suruh saya jadi imam juga, saya akan tetap dengan cara begini. Kalau kamu tak setuju, kamu cari imam lain. Saya tak payah jadi imam dah. Jadi bila perkara itu berlaku, mereka nampak ramai-ramai kita memang yang paling bagus jadi imam ni lah, tak ada orang lain. Lalu mereka pun setuju jugalah untuk lelaki tadi menjadi imam, dan si imam tadi meneruskan cara bacaannya. Lalu akhirnya apabila Nabi SAW mendatangi mereka, sebab kita tahu Rasulullah setiap hari Sabtu Nabi akan pergi ke Quba, salat di Quba, kemudian setelah itu ziarah para sahabat, dan selepas itu Nabi balik semula ke masjid baginda Rasul. Setiap hari Sabtu Nabi akan ke Quba, sama ada berjalan kaki atau berkenderaan. Dan sampai ke hari ini alhamdulillah, baru ni saya buat umrah pun sudah dibuat pengubahsuaian. Daripada Quba kita telah mengetahui jalan yang dilalui oleh Nabi sampai ke Al-Madinah. Daripada Quba berjalan sampai ke Masjid Nabi, mereka telah menandakan kawasan itu. Lalu baru ni masa kami menziarahi Masjid Quba pun kami melalui jalan tu, lebih kurang dalam sejam lebih berjalan kaki. Alhamdulillah. Jadi Nabi ketika sampai menziarahi mereka, Nabi pun salat di Quba, jadi para sahabat ni pun cerita pada Nabi, ya Rasulullah, imam kami ni, dia ni semayang begini. Kami dah suruh dia jangan macam tu, tapi dia tetap keras nak cara itu juga. Lalu akhirnya Rasulullah pun terus bertanya kepada sang lelaki yang menjadi imam tersebut. Sebab dia memang di Quba dan Nabi pun menziarahi Masjid Quba. Lalu Nabi pun tanya, wahai si fulan, wahai fulan. Lalu Nabi pun sebut namanya. Tak dinyatakan siapakah nama sahabat Nabi tadi. Apa yang menghalang kamu daripada melakukan apa yang disuruh oleh teman-teman kamu? Kenapa kamu tak nak dengar cakap teman-teman kamu? Dan kenapa yang kamu ni rasa mesti baca surah Al-Ikhlas dalam tiap-tiap rakaat? Lalu apa kata lelaki ini kepada Rasulullah? Kata beliau, inni uhibbuha, sesungguhnya saya kasih kepada surah ini. Lalu terus Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kasihmu terhadap surah Al-Ikhlas,
itu akan membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Iaitu hadis yang mana? Hadis yang menceritakan kisah para sahabat yang berada di Quba tersebut, berada di Masjid Quba tersebut. Adapun hadis yang awal, hadis itu diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga para ulama yang lain. Jadi di sini perlu kita kena buat sikit catatan lah, bahawa ada sedikit kesilapan dari sudut pengkisahan, kerana hadis Sayyidina Anas sebenarnya menceritakan tentang kisah para sahabat di Quba yang imam mereka lepas Fatihah terus baca surah Al-Ikhlas, baru baca surah lain. Hadis Sayyidatuna Aisyah pula menceritakan kisah satu kumpulan yang telah dihantar sebagai pasukan tentera kecil, yang ketua tentera mereka pula lepas baca Fatihah dia akan baca mana-mana surah yang lain, kemudian sebelum rokok dia akan tutup dengan surah Al-Ikhlas. Jadi dua kisah yang berbeza, tetapi kedua-duanya menunjukkan orang yang membaca surah Al-Ikhlas kerana cinta kepada Allah akan dicintai oleh Allah. Orang yang membaca surah Al-Ikhlas kerana cinta kepada surah Al-Ikhlas, dia akan masuk ke dalam syurga. Lalu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari rahimahullah di dalam hujung hadis ini, kata beliau, suratul Ikhlasi suratun azimah, hubbuha yujibu dukhulal jannah kama fi hadzal hadis, bal qira'atuha tujibu dukhulal jannati aidan kama fil hadisil ati ba'dahu, wa sabata fis sahihain annaha ta'dilu sulusal Qur'an li'annaha tadullu ala al-ma'ani al-atiyah at-tauhidil khalis, nafyi syirki bi jami'i anwa'ihi, nafyil musyabahati wat takafu bainallahi wa makhluqatihi. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, surah Al-Ikhlas iaitu Qul huwallahu ahad, surah ini adalah surah yang hebat. Mencintainya akan mewajibkan kita yang mencintainya masuk ke dalam syurga, sebagaimana yang disebutlah hadis tadi. Bahkan membaca surah Al-Ikhlas pun akan mewajibkan kita, akan menyebabkan kita akan masuk ke dalam syurga, sebagaimana yang akan dinyatakan oleh hadis yang akan datang. Ini kita akan baca minggu depan biiznillah kalau ada rezeki. Dan telah kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, Nabi SAW telah menyatakan bahawa surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Dan kalau kita baca surah Al-Ikhlas, kita dapat pahala macam kita dah baca 10 juzuk Al-Quran. Subhanallah. Lalu kenapa surah ini begitu hebat? Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, kerana surah Al-Ikhlas yang ayat ini mudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah ini walaupun pendek, dia mengandungi makna-makna berikut yang besar. Yang pertama apa dia? Mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar ketauhidan. Ketauhidan yang benar-benar suci, benar-benar kosong daripada sebarang nilai syirik. Maknanya surah ini menyatakan keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah adalah seesa, Allah sebagai tempat pergantungan kita. Maknanya kita mengesakan Allah dari semua sudut. Kemudian di dalam ayat ini juga, dalam surah ini juga menafikan ada benda yang macam Allah, ada Tuhan lain selain pada Allah, iaitu disebut lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, Allah tidak mempunyai anak, dan Allah juga tidak menjadi anak. Maksudnya Allah bukan anak kepada Tuhan lain, Allah juga bukan bapa kepada Tuhan lain. Sebab kalau Allah ada anak, anaknya juga Tuhan. Kalau Allah adalah anak kepada yang lain, ayah kepada Allah juga adalah Tuhan. Ketika itu dia akan membawa erti Allah ini bukan satu-satunya Tuhan. Kerana Allah ada ayah, ayah dia pun Tuhan. Sebab kalau dia Tuhan, maka ayah dia pun Tuhan. Kalau Allah ada anak, anaknya juga sepatutnya kena jadi Tuhan. Sedangkan tiada Tuhan selain Allah, maka Allah menafikan tidak ada Tuhan selain Allah dengan menyatakan Tuhan itu bukanlah anak kepada sesiapa, Tuhan juga bukan bapa kepada sesiapa. Kemudian disebut juga di hujung ayat ini, nafyul musyabahati wat takafu bainallahi wa makhluqatihi. Penafian adanya persamaan dan adanya persamaanlah, takafu, keserupaan, adanya persamaan, adanya keserupaan di antara Allah dengan makhluknya. Langsung tidak ada walau sedikit pun persamaan
di antara Allah dan makhluknya. Walaupun kadang-kadang secara lafaz ni macam ada kalimah yang sama. Kita kata Allah mendengar, kita pun mendengar. Allah melihat, kita pun melihat. Tetapi makna mendengarnya Allah bukan seperti makna mendengarnya kita. Mendengarnya kita maksudnya kita mengetahui satu suara apabila suara itu dekat dengan kita. Kita mengetahui satu suara disebabkan alat. Sedangkan maksud Allah Maha mendengar iaitu Allah mengetahui tentang suara yang disebut oleh mana-mana makhluk. Allah mengetahui suara tersebut tanpa ada menggunakan alat walau sejauh mana, walau sehalus mana pun suara itu. Maknanya tidak langsung sama erti Maha mendengar Allah dengan mendengarnya kita. Jadi ayat ini surah Al-Ikhlas menafikan sebab disebut walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Allah tak ada Tuhan lain daripada Allah, bahkan makhluk pun tak ada yang macam Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Taala sebut laisa kamislihi syai', tidak ada satu benda pun yang seperti Allah. Dan sebabkan surah ini mengandungi nilai yang begitu besar dalam mengesakan Allah, maka surah ini walaupun kecil pada ayatnya, tetapi pahalanya begitu besar. Antaranya membacanya menyamai seumpama kita membaca 10 juzuk Al-Quranul Karim. Subhanallah. Kemudian di hujung hadis ini Syekh Abdullah Al-Umari menyatakan walil hafizi Abil Abbasi Ahmad bin Taimiyah juz'un fi tafsiriha matbu'un wa huwa mufid. Kata Syekh Abdullah Al-Umari, Abul Abbas Ahmad Ibn Taimiyah, ataupun kita biasa dengar nama Syekh Ibn Taimiyah iaitu Abul Abbas Ahmad bin Taimiyah. Beliau ini memiliki satu juzuk, satu jilid kitab daripada tafsir-tafsir beliau. Ada satu juzuk, ada satu jilid yang mana jilid ini khusus dalam menafsirkan surah Al-Ikhlas, dan jilid ini, buku ini telah dicetak. Buku ini dicetak, dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, buku ini adalah satu buku yang bermanfaat di dalam menghuraikan surah Al-Ikhlas. Jadi Syekh Abdullah Al-Ghumari mendatangkan satu maklumat kepada kita bahawa antara para ulama yang begitu hebat, begitu bagus dalam menghuraikan surah Al-Ikhlas adalah Syekh Al-Imam Ibn Taimiyah. Al-Imam Ibn Taimiyah, iaitu kalau kita tengok beliau ada satu tafsir, tadi saya pun dah rujuk, ada tafsirnya dan ada dalam bentuk PDF-nya, tetapi dalam bahasa Arab. Saya tak pasti sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu ataupun tidak. Namanya Tafsiru Suratil Ikhlas, yang kalau ikut dalam buku cetakan semasa, buku ini telah dicetak tahun bila ni dicetak, tak nyatakan tahun bila, laju-laju ni saya baca tengok tak jumpa dicetak tahun bila. Tapi buku ni ada 210 muka surat, 210 muka surat, subhanallah. 210 muka surat yang mana kesemuanya dalam membicarakan huraian bagi surah Al-Ikhlas, yang kalau kita nak menghuraikan 10 muka surat pun dah pening kepala kita, tak tahu nak hurai macam mana. Tapi Syekh Ibn Taimiyah telah menghuraikannya dengan 210 muka surat campur dengan mukadimah orang lain apa semua. Maknanya ini satu kitab yang besar, satu kitab yang begitu menghairankan dan menunjukkan betapa Syekh Ibn Taimiyah ni seorang ulama yang luas ilmunya. Maknanya kalau kita tengok di sini kita dapat belajar satu pelajaran. Walaupun sebagaimana yang kita semua sedia maklum, Syekh Ibn Taimiyah mempunyai kesalahan dari sudut isu-isu ayat-ayat mutasyabihat. Beliau memiliki kesilapan dari sudut itu, kerana gaya ayat beliau seakan-akan membawa kita untuk mengatakan bahawa Allah itu seumpama makhluk. Sedangkan insya-Allah bukan itulah kefahaman beliau. Cuma disebabkan begitu, ayat beliau itu membawa kepada tajsim, membawa kepada kesilapan, seakan-akan mengajak manusia untuk mengatakan ada keserupaan antara Allah dengan makhluk. Walaupun jauh di hati kita bukan itulah sebenarnya yang beliau inginkan. Maka di situ ayat beliau itu telah menyebabkan ramai orang tersilap. Yang hari ini kalau kita tengok banyak orang bergaduh dalam isu-isu apa maksud yadullah, tangan Allah. Ada yang kata sebenarnya ulama salaf mengatakan Tuhan ada tangan, cuma macam mana bentuk rupa tangan Tuhan serah pada Tuhan. Ada yang kata tangan tu maksudnya kudrah, lalu bergaduh.
Kalau kita tengok balik dalam isu ayat mutasyabihat, sebagaimana disebut oleh para ulama kita, seluruh para ulama menafikan, ulama Ahlussunnah seluruhnya menafikan bahawa Allah berjasad. Allah bertempat itu mustahil sama sekali. Maksudnya tak kiralah sama ada salaf ke, khalaf ke, sahabat Nabi ke, tabi'in ke, kalau mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka akan menafikan bahawa Allah itu bersifat dengan sifat makhluk, Allah itu mustahil berjasad, Allah itu mustahil bertempat. Mustahil. Dan ini adalah pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan ada di kalangan kita yang tersilap mengatakan, ulama salaf mengatakan Allah di langit, macam mana Tuhan di langit, sah ke Tuhan. Jangan ada yang berpendirian semikian, kerana kalau kita beriktikad bahawa Allah mempunyai lokasi, ketika itu kita telah melanggari apa yang telah diimani oleh Rasulullah, para sahabat dan juga Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma bila balik kepada ayat mutasyabihat, ayat contoh macam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kalau ikut makna zahirnya, Tuhan telah bersemayam, Tuhan telah duduk di atas arasy. Maksudnya seakan Tuhan ada tempat. Maksud arasy di langit, maksudnya Tuhan di langit. Mungkin orang akan berpahaman sedemikian. Tetapi seluruh para ulama Ahlussunnah, tak kira sahabat Nabi, tabi'in, tabi'in, sama ada khalaf ataupun salaf, semua mereka akan menafikan yang Allah memiliki lokasi. Mereka semua akan menafikan Allah memiliki rupa tubuh, kerana itu adalah sifat makhluk. Cuma setelah mereka menyatakan perkara demikian, maka mereka mempunyai dua cara pemikiran, dua cara pendirian untuk memahami ayat-ayat yang seolah-olah mengatakan Tuhan mempunyai anggota badan, seolah-olah Tuhan bertempat. Maknanya semua mereka sepakat Tuhan tak ada tempat, Tuhan tidak ada anggota tubuh. Maksudnya Tuhan tak ada anggota yang namanya tangan, jari, kaki, kepala, muka, mata. Semua tu dengan maksud anggota tubuh itu mustahil bagi Allah. Allah tidak berada di langit, tidak berada di bumi, tidak berada di mana-mana. Maksudnya Allah langsung tidak ada lokasi, kerana lokasi pun ciptaan Allah. Sedangkan Allah telah wujud sebelum wujudnya sebarang lokasi yang diciptakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma apa maksud ayat itu? Maka ada para ulama yang mengatakan, mengambil sikap, dan ini majoriti ulama-ulama salaf, mereka akan kata bila Allah yang sebut dan makna yang kita faham secara zahir itu mustahil, memang ada makna lain. Apa maknanya? Serahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama salaf. Inilah pendirian Imam Syafi'i, inilah pendirian Imam Ahmad bin Hanbal, inilah pendirian Imam Malik, ini pendirian Imam Abu Hanifah An-Nu'man, yang mereka ini tak mau cari apa maksud yadullah fawqa aydihim. Apa maksud tangan Allah di atas tangan mereka? Mereka tak nak cari. Mereka kata tangan dengan maksud anggota itu mustahil. Sebab ini ijma', ini kesepakatan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Maksud tangan itu mustahil. Apa maknanya? Mesti ada makna lain. Apa maknanya? Kami tak tahu, serahkan kepada Allah. Tetapi makna dengan maksud anggota tubuh itu mustahil bagi Allah. Makna dengan maksud Allah bertempat itu mustahil bagi Allah. Cuma bila Tuhan sebut Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Tuhan duduk di atas arasy. Apa maknanya? Mustahil Allah ni arasy di atas tu Allah. Mustahil. Jadi apa maknanya? Serahlah kepada Allah. Adapun ulama-ulama khalaf, mereka akan cuba mencari apakah maksud yang diinginkan oleh Allah berdasarkan ijtihad mereka. Lalu bila sebut ijtihad, mungkin betul, mungkin silap. Sebab kita tak tahu apa yang benar-benar diinginkan oleh Allah. Macam alif lam mim. Memang ada makna. Mustahil tak ada makna. Ada makna. Apa maknanya? Kita tak tahu. Jadi begitulah lebih kurangnya. Cuma ulama salaf mengambil pendirian tak nak cari, serah pada Allah. Ulama khalaf pula mereka mengambil pendirian untuk mencari maknanya dengan padanan ilmu yang mereka miliki. Lalu mereka pun contoh macam Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kata mereka, istawa di sini bukan maksud jalas, sebab dia mustahil bagi Allah. Jadi istawa di sini insya-Allah yang Tuhan inginkan adalah istaula, iaitu menguasai. Yadullah, tangan Allah, bukan maksudnya anggota tangan. Macam tangan saya, tangan kucing, tangan biawak, tangan robot, apa tangan sekalipun, itu mustahil kerana Allah tidak ada anggota tubuh. Okey, apa maksud tangan Allah? Maksudnya kalau tengok dalam bahasa Arab, tangan kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada makna kekuasaan. Jadi mungkin tangan Allah maksudnya kekuasaan Allah, penjagaan Allah dan sebagainya. Jadi inilah perbezaan di antara salaf dan khalaf. Adapun Syekh Ibn Taymiyah,
beliau punya ayat boleh membawa kita kepada kesilapan dalam memahami kehendak Allah, dan ia membawa kepada pelanggaran pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka akan membawa kita, cara ayat Syekh Ibn Taymiyah dalam kitab-kitabnya, dia akan membawa kepada tashbih, dia akan membawa kepada tajsim, iaitu mengatakan seakan-akan Tuhan itu ada lokasi, mengatakan seakan-akan Tuhan itu ada anggota tubuh. Dan ini sebahagian orang banyak tersilap. Mereka kata ini pandangan ulama salaf, sedangkan itu bukan pandangan salaf. Pandangan salaf menafikan Tuhan beranggota dan bertempat. Cuma bila Allah menyatakan dan juga Nabi menyatakan ayat-ayat yang seakan-akan menunjukkan Tuhan ada lokasi dan juga tempat serta mempunyai anggota tubuh, maknanya bukan itu maknanya, ada makna lain. Apa maknanya? Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bila Syekh Ibn Taymiyah mengeluarkan kenyataan seperti ini, ramailah para ulama ahlu sunnah yang telah menolak dan membantah kenyataan beliau. Lalu kenyataan beliau telah dijawab, telah dipertikaikan oleh ramai para ulama sezaman beliau dan sampai ke hari ini. Pun begitu, subhanallah, Syekh Abdullah Al-Ghumari juga di antara mereka yang menolak pegangan Syekh Ibn Taymiyah dalam isu ayat-ayat mutasyabihat, kerana berpegang dengan zahir kalam Syekh Ibn Taymiyah akan membawa kepada mentajsimkan Allah wal-iyazubillah min zalik, dan moga-moga bukan itu pandangan beliau. Lalu para ulama menolak, mengkritik atas dasar kerana kesalah gaya ayat tersebut. Kerana banyak orang mungkin baca akan salah faham, lalu kata Allah Ta'ala ada tangan, ikut Tuhan lah tangan macam mana. Jadi perkara ini bercanggah dengan ahlu sunnah wal jamaah. Lalu pun begitu, subhanallah, di sini kita dapat belajar sifat amanah. Syekh Abdullah Al-Ghumari walaupun beliau menolak Syekh Ibn Taymiyah dalam isu ayat-ayat mutasyabihat, tapi dalam menghuraikan hadis yang ke-23 ini, beliau mengatakan Syekh Ibn Taymiyah ada satu kitab yang menghuraikan tentang surah Al-Ikhlas, dan kitab ini sangat bermanfaat. Kitab ini adalah wahwa mufid. Kitab ini adalah kitab yang bermanfaat. Beliau seakan-akan nak menggalakkan kita, bacalah kitab Syekh Ibn Taymiyah dalam menghuraikan surah Al-Ikhlas, sebab ini adalah satu kitab yang bagus untuk dibaca. Maknanya walaupun kita tak bersetuju dengan seseorang, tidak bersetuju bukan pada individu orang, bukan kepada seluruh pandangannya, tetapi bersikaplah dengan sifat yang insaf, sifat yang adil. Tak bersetuju di mana? Di situ sajalah kita berbeza pendapat, namun individu itu tetap menjadi kekasih kita, kesayangan kita. Adapun pandangan-pandangannya yang lain yang tidak bercanggah, maka tidak menjadi masalah untuk kita menerimanya, kerana kita hanya tidak bersetuju dari sudut yang bersalahan dengan akidah Ahlussunnah semata-mata. Adapun yang lain maka tidak menjadi masalah. Dan ini kita belajar daripada sikap Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari, yang terkenal sebagai seorang sufi, sebagai seorang muhaddis, dan beliau berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu akidah Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Dalam masa yang sama beliau memang mengkritik apa yang difahami daripada ayat-ayat yang dipakai, yang digunakan oleh Syekh Ibn Taymiyah, namun dalam menyatakan huraian bagi surah Al-Ikhlas yang terbaik, yang bagus, beliau menyatakan antara kitab yang bagus dalam menghuraikan tafsir surah Al-Ikhlas adalah kitab karangan Syekh Ibn Taymiyah. Moga-moga kita beradab dengan para ulama. Biarlah para ulama ada kesilapannya, tapi dalam masa yang sama tidak sampai kepada tahap kita tidak bersetuju dengan Syekh Ibn Taymiyah, contohnya dalam satu keadaan sampai kita menafikan kealiman beliau. Walaupun kalau kita lihat ramai para ulama mengkritik beliau, kerana masalah-masalah yang timbul daripada gaya ayat beliau dalam menghuraikan isu-isu ayat mutasyabihat. Dan gaya ayat itu macam saya sebut tadi memang bersalahan dengan apa yang difahami oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Namun pun begitu, kita tidaklah bermaksud boleh untuk memaki beliau. Sebab saya pernah dengar satu orang, dia marah sungguh dengan Syekh Ibn Taymiyah. Isu dia sebab dia marah sebab Syekh Ibn Taymiyah ni menyebutkan ayat-ayat bercanggah dengan akidah Ahlussunnah. Macam yang disebut oleh sahabat kita Abdul Mukmin, wa kullu nafsin awhamat tashbiha awwilhu aw fawwid warum tanziha. Ada orang marah kerana gaya ayat Syekh Ibn Taymiyah bersalahan dengan kaedah yang didatangkan oleh Al-Imam Al-Laqani tersebut. Namun dia sampai sebut bukan Ibn Taymiyah, dia kata Ibnu Taymiyah. Dia kata Syekh Ibnu Taymiyah, dia
Dia nak marah lah tu. Dia nak marah ke Syekh Ibn Taymiyah. Dia kata Ibnu Taymiyah. Dia kata. Ini bukan Ibnu Taymiyah. Ini Ibnu Taymiyah. Nampak? Di situ sudah ada satu sikap yang sudah bersalahan dengan ilmu. Kita tak bersetuju. Nyatakan ketidaksetujuan kita. Secara beradab, secara bagus, secara jelas. Tapi dalam masa yang sama, bukanlah bermaksud kita boleh memaki seseorang. Apatah lagi yang dimaki itu adalah orang yang telah meninggal dunia. Apatah lagi yang dimaki itu adalah seorang yang mempunyai nilai ilmu yang tinggi juga dalam ilmu Islam. Jadi sebab tu sikap seperti ini perlu dielakkan. Biarlah kita berselisih dengan beliau dalam sudut-sudut yang sepatutnya. Bukan bermaksud beliau menjadi tomahan dan bahan gelak ketawa kita dalam kita konon-kononnya nak mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita tak setuju dengan sahabat-sahabat kita yang mungkin beraliran dengan aliran yang seakan-akan membawa kepada tajsim. Silakan. Dan itu sikap yang sepatutnya kita menyatakan yang kita tak bersetuju. Tapi tak perlulah sampai kita nak memperolok-olokkan nama mereka, kita nak mengejek-ejek mereka. Kerana ini bukan sikap seorang yang diajar, yang dididik berdasarkan tarbiyah Islam yang sepatutnya. Kerana semua kita adalah satu keluarga besar Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Moga-moga Allah mengampuni kesilapan kita dan juga kesilapan seluruh kaum muslimin. Dan semoga kita mendapat hidayah dan mendapat jagaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira sekadar ini saja untuk perkongsian pada hari ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan menjadikan majlis ini dapat bermanfaat kepada ummah, dan moga-moga menjadi satu usaha kita untuk terus mendalami dan menelusuri kasih cinta Nabi melalui hadis-hadis yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Humari menerusi kitab beliau Tamamul Minnah bibayanil khisalil mujibati lil jannah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.